Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Natasha binti Ishak daripada unit Pendidikan Islam Menengah Unit 2 akan membentangkan mengenai isu-isu kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pentaksiran pendidikan Islam. Okey, di sini terdapat isi kandungan dalam pembentangan saya. Yang pertama, saya akan mengemukakan berkaitan dengan konsep KEBAT sendiri. Kemudian kita masuk kepada beberapa isu yang terdapat. Kemudian cadangan penambahbaikan dan juga kesimpulan. Okey, saya akan teruskan dengan konsep KEBAT. Okey, KEBAT ni adalah singkatan kepada perkataan kemahiran berfikir aras tinggi, yang mana ia merupakan keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Maafkan saya sedikit kesalahan ejaan di situ. Okey, kemudian kita akan masuk kepada isu KEBAT. Isu yang terdapat dalam pentaksiran, isu KEBAT yang terdapat di dalam pentaksiran pendidikan Islam. Okey, isu yang pertamanya adalah guru itu sendiri tidak bersedia dalam melakukan pentaksiran kemahiran berfikir aras tinggi. Kenapa berlakunya sebegini adalah disebabkan pengetahuan dan kemahiran guru yang terhad dalam cara mengintegrasikan KEBAT, cara menyampaikan pengajaran KEBAT. Okey, ini menyebabkan item pentaksiran KEBAT tak dapat dijalankan dengan sempurna ataupun tak dapat ditadbir dengan sempurna oleh guru itu sendiri. Contohnya, contoh guru tu dah sediakan item pentaksiran KEBAT, tapi tahap menilai dia adalah tahap pengetahuan sahaja. Sedangkan KEBAT ni adalah berada di aras yang agak tinggi, seperti aras 5 dan aras 6. Okey. Sehingga hasil objektif pembelajaran tak dapat dicapai oleh murid. Okey, kalau guru memang tak ada ilmu, tak ada pengetahuan berkenaan dengan KEBAT ni, memang payahlah untuk kita jalankan pentaksiran KEBAT. Okey, isu yang kedua, kesusahan membina item soalan beraras tinggi. Okey, bila guru tu sendiri memang dia dah tak tahu apa-apa, kan, tak ada pengetahuan, kiranya ilmu dia mengenai KEBAT lah sangat-sangat sedikit ataupun terhad. So, sukarlah untuk dia menentukan instrumen pentaksiran dan nak membina item yang ada elemen KEBAT, yang di mana ia mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. Ini menyebabkan item pentaksiran KEBAT tak dapat ditadbir dengan sempurna. Okay, contohnya, item soalan dibina hanya menguji pengetahuan sahaja. Macam tadilah, sebabnya guru ni memang dah lah tak ada ilmu, kan. So, dia hanya mampu menguji pengetahuan murid sahaja dan tak di tahap menguji tahap aplikasi. Sekurang-kurangnya biarlah di tahap aplikasi, menilai dan menciptakan aras 4, 5 dan 6. Yang mana kita bolehlah nak tengok sejauh mana kreatifnya pelajar tersebut, tapi disebabkan guru ni tidak tahu macam mana nak membina soalan aras tinggi, so guru tak dapatlah nak menilai sejauh mana kefahaman murid mengenai mata pelajaran di tahap yang tinggi. Okay. Isu yang ketiga, pentaksiran yang masih terikat dengan kaedah tradisional. Okey, di mana pentaksiran tradisional ni dia menggunakan kaedah yang berfokus kepada proses pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata. Kalau sebelum ni untuk subjek pendidikan Islam, biasanya kita memang banyak
suruh pelajar untuk baca, lepas tu hafal. Baca, hafal. Okey, kita kurang mengenengahkan cara untuk berfikir dengan lebih kreatif. Jadi dengan usaha KPM yang telah lakukan sekarang ni, Kebat tu sangat baiklah sebab dapat meningkatkan lagi daya fikir. Tapi isu dia sekarang, guru-guru kita pun masih lagi terikat, masih lagi terikut-ikut, masih lagi di bawah takuk yang sama, di mana menggunakan kaedah tradisional. Sedangkan itulah KPM dah bagi cara yang lebih baik untuk menggalakkan lagi pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Okey. Contohnya, item pentaksiran yang disediakan tak mendorong murid untuk berfikir secara mendalam, tapi mendorong murid untuk keluarkan balik maklumat tu. Bila dia menghafal, dia hanya mengeluarkan apa yang fakta yang telah wujud. Dan dia tidak memikirkan sesuatu perkara yang baru di luar kotak. Okey. Seterusnya, isu yang keempat, ketidaksediaan murid dalam penerapan Kebat. Bukan sahaja guru yang mengalami masalah kurang ilmu berkaitan Kebat, tapi pelajar juga menghadapi masalah ketidaksediaan sebab mereka sudah terbiasa dengan cara yang sebelum-sebelum ni. Okey, diorang pun kurang pengetahuan pasal Kebat. So sebab itulah murid ni tak dapat nak berfikir secara kreatif dan berada di zon yang sama sahaja, zon selesa. Yang mana sebelum ni diorang memang belajar berpusatkan guru, di mana segala ilmu yang diorang dapat adalah 100%-nya daripada guru tersebut, bukanlah daripada pemikiran mereka sendiri. Dan kita boleh tengok sebenarnya murid pun kurang penglibatan, agak pasif, kurang respon. Sebabnya murid sendiri memang tak bersedia untuk mempelajari berkaitan Kebat tersebut. Tak bersedia. Disebabkan itulah, contohnya macam bila kita ada ujian sumatif kan, kita kan akan masukkan soalan-soalan Kebat. Tapi murid selalu tak boleh nak skor di soalan skor pada soalan Kebat tersebut, sebabnya diorang ni sendiri yang tak bersedia. Okey. Seterusnya, cadangan penambahbaikan, di mana yang pertamanya adalah guru mestilah perlu banyak menghadiri latihan ataupun kursus bagi memantapkan lagi pengetahuan mengenai Kebat, cara mengintegrasi Kebat di dalam kelas dan sebagainya. Dan guru juga perlulah ada perbincangan sesama guru lain dalam bagaimana untuk melaksanakan Kebat ini. Okey. Dan yang kedua, memahami konsep item Kebat dalam pentaksiran. Cadangannya, guru ni kenalah faham konsep sebenar item Kebat tu. Sebab sebenarnya Kebat ni adalah stimulus lah, menjana kemahiran, inference dan penaklukan kritis, iaitu di mana membuat kesimpulan tentang sesuatu pengetahuan yang baru diperolehi dan ataupun dipelajari. Dan guru pun perlulah kan memperbagikan tahap aras pemikiran. Contoh bila dalam kelas, banyakkan bersoal jawab dengan pelajar dengan menggunakan kata tugas. Contohnya macam bagaimana cara mengatasi. Okey, kita bagi satu situasi lah. Contoh, kalau tak ada air kan, untuk subjek tayamum, kalau tak ada air, so tanya pada pelajar bagaimana cara nak mengatasi masalah tak ada air. Kita nak solat ni, macam mana cara nak mengatasi masalah tersebut. So daripada situ mereka akan lebih berfikir. Okey. Jadi kesimpulannya, penggabungan Kebat dan pentaksiran dalam pendidikan Islam adalah satu perkara yang sangat baguslah. Tapi walau bagaimanapun, semua pihak perlu mengambil tanggungjawab dan memainkan peranan supaya idea ini dapat dilaksanakan dengan cemerlang dalam melakukan pentaksiran ke atas pelajar selaras dengan matlamat menjadikan pelajar itu cemerlang di dunia dan di akhirat. Itu sahaja. Terima kasih.